Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera. Nak terangkan pasal rules and regulation untuk note battle pada siapa yang tak berapa nak faham lagi pasal note battle ni. Aku terangkan seringkas mungkin yang boleh. Okey. Note battle ni sistem dia adalah sistem sama juga lawan antara WPAD, cuma kita lebihkan kepada perlawanan antara tamers. Kalau kita tengok, ini adalah map pertama, ini adalah map kedua panjang, dan ini adalah map ketiga. Map ketiga ni besar sikit. Kita akan mula dengan map satu lah. Map satu ni macam map tutorial lah, secara mudah dia map tutorial. Okey, setiap tim akan ada 3 orang ataupun 3 Digimon lah. Setiap tamer tu tak perlu declare Digimon apa, cuma hanya perlu declare device apa saja digunakan untuk main Note Battle. Dan tim yang jalan dulu tu bolehlah pakai dadu ke, flip coin ke, tak kisah. Nak menentukan siapa jalan dulu je. Maknanya kalau selalunya akan jalan dulu adalah tim merah. Jadi yang jalan dulu akan duduk kat tim merah. Yang jalan nombor 2 akan masuk kat tim hijau. Selalunya kita ataupun boleh tukar, tak kisah pun benda tu. Okey, untuk cara jalan dia, setiap turn, setiap tamer akan ada 2 move action. Move action ni maknanya pergerakan dia lah. Dia satu tempat dia perlukan 2 move action. Contoh, kalau tengok merah satu ni, merah satu adalah biru gelap ke biru gelap. Bila tapak berwarna sama, move yang diperlukan hanyalah satu. Contoh, yang ini dia akan pergi ke satu. Kalau kita tengok dekat scoreboard red tu, merah tu, dia automatik akan update kita punya point. Okey, satu dah kat situ. Tapi maknanya merah satu ni dah jalan satu tapak. Setiap turn dia ada 2 move. Dah jalan satu tapaknya sama color, jadi tolak satu, ada satu lagi move. Tapi dia dah tak boleh jalan lagi ke depan. Cara jalan dia adalah menegak ataupun melintang saja. Vertical tak boleh, dia hanya horizontal saja. Menegak ataupun melintang saja. Cara jalan macam bishop sengit tu tak boleh. Yang itu tak boleh. Okay? Dia hanya boleh jalan sama tapak, color ataupun berbeza dalam keadaan tegak ataupun melintang. Kalau tengok merah satu sekarang, dia ada satu move lagi, tapi dia tak boleh bergerak sebab kalau tengok di depan dia dan di belah kiri dia, belah kanan dia ni adalah warna yang berbeza dengan tapak dia duduk sekarang. Bila tapak tu berbeza dengan warna yang dia duduk sekarang, dia perlukan 2 move untuk move. Ni untuk map 1. Map 1 memang dia bagi mudah sikit lah. Dia perlukan 2 move untuk bergerak ke tapak seterusnya, ataupun capture ataupun attack ke tapak yang berbeza color. Kalau kata color tu sama, dia hanya perlukan 1 move saja. Macam ni dia akan berhenti kat sini. Dia tak boleh move dah lah. Maknanya 1 move yang tertinggal tu burn je lah. Walaupun dia ada 2 move, dia gunakan 1 untuk gerak ke depan, dan dia akan burn 1 lagi move. Okey. Selepas merah 1 jalan, dia akan bergilir pula dengan 1 hijau. 1 hijau pun dia akan ni secara normal ni dia akan bergerak ke depan lah. Dan dia tak boleh nak vertical, dia akan bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan ataupun ke kiri. Dari ke barat daya ke timur laut ke tak boleh. Utara, selatan, timur, barat saja dia akan bergerak. Sama juga dia akan berhenti juga sebab dia dah gunakan 2 move point dia. Kalau tengok satu hijau ni, tapak asal dia, base dia adalah warna biru cerah. Bila kata biru cerah, secara automatik depan tu biru gelap. Dia dah gunakan 2 move. Dia habiskan 2 move untuk tukar tapak base. Mana bertukarnya tapak base tu, dia perlukan 2 move. Dia mudah dia nak faham yang color cerah tu, biru cerah tu adalah macam kawasan landai. Biru gelap tu macam kawasan yang tinggi. Jadi dia perlukan move untuk panjat, dia perlukan banyak tenaga untuk turun lah. Untuk panjat dan turun dia perlukan tenaga. Untuk sama base, maknanya benda tu hanya berjalan saja, dia tak perlu contoh dia tamer tu tak perlu nak panjat ke turun bukit. Macam itulah cara asasnya. Okey, lepas habis hijau, 1 hijau, 2 hijau pun akan jalan. 2 merah akan jalan. Sabar, habis sama juga. 2 merah pun akan termati juga perjalanan dekat situ, sebab jalan depan dan kiri, depan dan kanan dia bertukar warna. Habis kat situ. Ini untuk map 1 je. Map 2, map 3 dia dah variasi sikit. Map 1 ni lebih kepada macam tutorial orang nak belajar. Okey, untuk lepas 2 merah, 2 hijau,
Lepas tu 3 merah. Lepas tu 3 hijau. Sama je. Dan habis dia daripada 3 hijau, dia akan patah balik ke 1 merah. 1 merah sekarang dia akan pergi ke depan. Ini pun akan pergi ke depan. Ini akan pergi ke depan. Ini pun akan pergi ke depan. Ini akan pergi ke depan. 3 merah ni akan pergi ke depan. Pasal ni move ni ada untuk sampai ke turn 3 baru start main. Okey, sekarang dah masuk round pusingan ketiga. Ini untuk tutorial. Untuk map-map lain tu tak ada masalah. Okey, sekarang dah masuk tutorial. Tutorial dah move dah sampai sini. Ni sekarang ke round ketiga. Bila round ketiga dah sekedar boleh bergerak lebih sikit, dia akan memberi efek lah setiap pergerakan tu. Kalau tengok, alhamdulillah, scoreboard sekarang masing-masing sama. Sebab setiap satu note yang tak ada nombor adalah dikira sebagai satu nilai. Dan board yang ada nombor tu dikira pada nilai yang ada nombor tu. Kalau 5, 5 lah. Kalau 10, 10 lah. Kenapa kita capture note? Kenapa kita nak pastikan note tu sentiasa di capture? Okay, sebagai contoh, satu merah, dia boleh pergi ke kiri atau dia boleh pergi ke belakang. Kalau dia pergi ke kiri, dia perlukan satu move. Sebab apa? Sebab kiri tu sama tapak dengan dia, jadi dia perlukan satu move. Tapi dia tak boleh lagi nak lajak ke depan sebab kawasan tu dah bertukar color. Okay, ataupun dia boleh pergi ke belakang. Pergi ke belakang, kalau kita perasan, setiap note yang kita capture tu akan berubah ikut warna kumpulan. Di sini, bila berubah warna kumpulan, note tu berubah kepada warna kumpulan, bermakna dia akan jadi special case kawasan kita. Bila kata kawasan kita, kita boleh abaikan segala warna tapak. Sebagai contoh, satu, kalau dia pergi ke kiri, dia perlukan satu move. Tapi anda kata dia nak pusing ke belakang untuk support ke tema yang ketiga, dia boleh buat 1, 2. Dia akan pergi ke sini. Dia boleh bergerak 2 tapak. Walaupun kalau tengok dia berubah color, tetapi disebabkan note tu adalah note kawasan dia sendiri, jadi dia boleh ignore tapak tu. Advantage ke dia lah untuk dia capture tapak tu. Macam mana dia boleh duduk di belakang. Dan nombor 1 pun boleh. Dia contoh nombor 1 pergi ke sini untuk rebut ke note 10 tu, dia pun sama akan mati kat satu move. Dan nombor 2, dia pun boleh buat benda yang sama. Dia boleh pergi ke C2. Contoh dia nak pergi ke sini pun tak ada masalah. Dua merah ni, dia nak pergi ke sini pun tak ada masalah. Maknanya dia pergi bukan pergi vertikal lah. Dia ikutnya, dia pergi ke 5 ni baru dia pergi ke belakang. Dia pergi ke kiri atau dia pergi ke belakang, boleh. Ataupun dia boleh pergi kalau tengok, sebabkan ini color yang sama, color note yang sama. Note 2 kat sini sekejap. Okey, 2 kat sini. Kalau tengok sebelah dia nombor 5 tu, color berbeza. Color tapak berbeza, tapi note dia punya. Jadi secara mudahnya dia boleh pergi ke sini. Satu, dia hanya pakai satu move. Yang sebelah tu sama color dengan tapak dia, jadi dia boleh lagi advance ke sini. Nampak? Bertukar tapak, tapi sebagai advantage note awal tu note dia, jadi dia boleh gunakan satu lagi move lebihan tu untuk gerak ke sebelah sebab sama tapak dengan tapak nombor 5 tu. Ni secara asasnya lah. Jadi dia boleh advantage kat situ sebab setiap Digimon, setiap tema akan bawa Digimon dia masing-masing. Maknanya rookie pun akan ada role, Mega ada role, Ultra apa ada role. Tak kisahlah pakai Digimon jenis apa pun, masing-masing akan ada role. Tak semestinya kita berlawan akan menang, dan bila menang perlawanan tu kita akan menang game. Tak, game ni adalah jenis kumpul point. Objektif dia adalah secara yang ringkasnya, siapa kumpulan mana dapat 35 point, dia akan memenangi battle ni, battle note ni. Okey. Lepas habis 2 merah, 2 hijau ni akan jalan. Contoh 2 hijau dia nak pergi mana, dia boleh pergi ke sini. Kalau tengok ni, dua hijau akan pergi ke 5 ni. Dia pakai satu move, walaupun tapak bertukar, tapi sebab kawasan dia pakai satu move. Dan dia mati kalau dia nak pergi ke depan tu, sebab kau tengok tapak dia berbeza. Jadi kalau dia nak pergi ke depan, dia perlukan 2 move. Jadi sekarang yang dia tinggal hanya satu move, jadi dia tak boleh pergi ke depan dah. Kalau dia nak boleh pergi ke belakang, boleh. Sebab belakang adalah tapak kawasan dia. Tapi tak ada pancit apa kalau dia pergi belakang tu. Jadi dia akan pergi ke situ. Ni contoh lah. Okey, lepas habis tu masukkan 3 merah. 3 merah kalau tengok kat sini, 3 merah adalah duduk di kawasan belah kanan ni.
Kalau tengok dari segi advantage, dia kalau dia pergi push kat belah kanan, 3 merahnya kena lawan player hijau 1 dengan player hijau 2. Jadi benda tu akan disadvantage kat dia. Jadi kalau dia cerdik, dia akan pergi ke 5 sini. Kalau tengok, sebab dia pakai 2 move dia, walaupun bertukar tapak 2 kali, tapi sebabkan kawasan dia, dia hanya perlukan 1 move setiap pergerakan. Okey, ni secara ringkas untuk pergerakan dia. Dan begitulah seterusnya sampai habis round. Note yang sama yang kita dah capture, takkan berlaku apa-apa perubahan pada mata. Contoh, andai kata 3 ni ambil kod sini, akan tengok perubahan mata akan berlaku. Tapi kalau ambil balik, dia masuk balik, contoh 3 hijau ni ambil balik dia punya tempat, tak ada apa-apa yang akan berlaku dekat mata alhamdulillah, mata scoreboard lah. Mana point takkan ada apa berubah pasal note yang sama di capture. Okey, ni secara ringkas ya. Okey, aku nak tunjuk sekarang cara yang dikatakan kalau andai kata berlaku yang dikatakan battle. Contoh, satu aku letak kat 10 ni. Okey, satu letak kat 10. Ini satu sini ada kat sini. Satu ni ada kat sini. Okey. 3 ni aku letak dekat sini. Okey. 3 merah. Sekarang keadaan dia macam ni. Okey. Sekarang ni kita anggap turn satu merah. Kita anggap turn satu merah. Bila turn satu merah, maknanya turn merah dia boleh bergerak menggunakan 2 point dia untuk tukar tapak dan menyerang. Maknanya satu merah boleh menyerang satu hijau. Dekat sini akan berlaku battle. Battle maknanya kalau kata berdepan, boleh battle macam biasa, base 3 ke base 5 ke, tak kisahlah tu. Kalau kata guna alpha terminal, kita akan gunakan sistem hit point ataupun nyawa lah. Maknanya akan gunakan alpha terminal lah. Kalau guna dekat world, gunalah sistem world, sama juga base 3 atau base 5, tak ada masalah yang itu. Cuma kalau kata guna kat world, dia akan baginya ada satu handphone ni, dia susah sikit nak navigate. Kejap nak masuk world, kejap nak tengok map, kejap nak masuk world, kejap nak tengok map. Pasal bila kata berlaku pertandingan yang buka map ni, kita akan guna kat Discord yang paling mudah lah. Bila Discord, pasal kita ada boleh buat screen share. Bila screen share tu, semuanya ada kat Discord. Siapa yang masuk boleh buka live tu, maknanya screen map live akan dipaparkan kat handset masing-masing. Jadi dia nak pakai Alpha Terminal tu senang, nak pakai world pun senang. Kalau kata dia boleh navigate lah antara world dengan ni. Sebab kena ingat, world setiap kali masuk, kalau dah tertutup, kena masuk balik Digimon. Jadi payah. Untuk Alpha Terminal, sebab aku lebih suka pada Alpha Terminal. Alpha Terminal dia lebih kepada masih menggunakan power Digimon tu sendiri. Dan juga bila kita masuk Alpha Terminal, kita tak perlu nak upload Digimon dah. Jadi kita hanya perlu scan code dan juga serang lah. Kalau macam ni, contoh satu merah cuba serang satu hijau. Pasal turn sekarang turn satu merah. Okay, turn satu merah ni cuba nak serang, di mana dia declare turn satu merah nak serang satu hijau. Maknanya dia akan buka dekat Alpha Terminal, dia akan scan kod dia, dia akan hantarlah gunakan DM original battle system. Mana sistem battle VPAD yang lama, jadi kompatibel dengan semua orang, senang. Sebab yang masuk tu kadang-kadang ada pakai pendulum, ada pakai VPAD, ada pakai DMX, ada pakai macam-macam VPAD. Jadi nak bagi kompatibel dan memudahkan semua boleh ambil kod tu, kita pakai DM original punya kod. Mana scan kat DM original battle system dan hantar dekat Discord. Nanti dia akan ambil dan dia akan battle sampai selesai perlawanan tu. Okey, untuk battle ni antara dua kumpulan yang tema yang menyerang, anda kata dia kalah, takkan ada apa-apa yang berlaku pada diri dia. Mana dia akan tetap duduk ke tempat dia. Tapi untuk yang bertahan ataupun defend, siapa contoh sekarang ni satu hijau tengah defend, andai kata dia kalah battle tu, secara automatik dia kena akan patah balik ke spawn base dia. Spawn base dia sini. Okey. Dia akan patah balik ke spawn base dia sendiri. Dan ini adalah satu benda yang sangat annoying bila kau dah duduk depan, tapi kau kena serang, kena attack, kau kena patah di belakang. Dan jika tempat ini satu merah ni akan masuk, serang, dia akan dah capture note 10 dekat situ, dan satu dah pergi ke belakang sana. Okey, setakat ni kau mesti faham. Sebab setiap kali yang defend kalah, dia kena patah balik ke belakang. Tapi anda kata yang defend tu menang, yang attack tu kalah, takkan ada apa-apa pun yang berlaku dekat yang attack tu. Attack tu akan kekal kat tempat dia. Yang defend akan, bila kalau kalah, dia akan spawn balik dekat tempat dia. Dia akan tunggu giliran seterusnya lah. Okey. Anda kata keadaan tu macam ni.
Ni keadaan dia macam ni. Sekarang turn satu merah. Bila keadaan turn satu merah nak serang satu hijau. Sebab satu merah tahu satu hijau pakai Digimon yang agak kuat untuk dia lawan. Jadi dia nakkan buat 1 versus 2. 1 versus 2 hanya akan berlaku apabila dia akan duduk bersebelahan. Maknanya orang yang kita nak lawan tu akan bersebelahan dengan member kita sendiri. Contoh keadaan yang belah kanan ni lah. 3 merah dengan 1 merah melawan 1 hijau. Tapi yang initiate battle adalah 1 merah. Sebab sekarang turn 1 merah. 1 merah boleh minta bantuan 3 merah untuk bantu lawan 1 hijau. Bila main 1 hijau, bila masuk pada 2 lawan 1, yang 3 merah boleh setuju ataupun tidak, ni terpulang pada 3 merah tu sendiri. Tapi andai kata 3 merah setuju untuk bantu 1 merah lawan 1 hijau, maknanya 3 merah dia skip dia punya turn. Dia sepatutnya dia tak jalan lagi, tapi sebabkan dia tolong, dia akan forfeit dia punya turn untuk turn ni. Maknanya round ni dia takkan jalan, dia pasal dia dah tolong kawan dia attack 1 hijau. Setakat tu faham kot. Jadi dia takkan jalan turn ni, dia hanya tolong saja. Jadi dia pun lawan. Bila lawan, menang, 1 hijau ni patah balik ke base sama. Sekejap okey. 1 hijau patah balik ke base dan yang attack tu lah yang akan masuk kat situ. Lepas tu dia akan proceed kepada 1 hijau. 1 hijau jalan, 2 hijau jalan, 2 merah jalan. Masuk ke 3 merah, sepatutnya turn 3, sepatutnya turn 3 merah yang jalan. Okay, bila sampai turn kepada 3 merah jalan, 3 merah tadi dah tolong kawan dia. Jadi turn merah takkan jalan, dia akan terus pada 3 hijau saja. Kat sini pengadil akan pastikan benda tu akan berlaku dengan betul lah. Mana takkan ada orang yang cheat lah. Sebab tu kita perlukan satu skrin yang sama untuk semua orang tengok. Tak boleh buat satu skrin setiap orang ataupun setiap kumpulan satu skrin. Pasal akan berlaku penipuan kat situ nanti. Kita nak mengelakkan benda tu. Okey. Itu secara asasnya benda ni. Sama juga kalau 2 versus 2 pun boleh berlaku. Contoh sekejap aku nak adjust 2 versus 2. Okey. Ini masuk sini. Ni masuk sini. Ni masuk sini. Tak mau ikut pula. Okey. Sekarang adalah apa yang berlaku adalah 2 versus 2. Apa yang berlaku adalah 2 merah cuba attack 3 hijau. Bila 2 merah attack 3 hijau, dia boleh minta tolong kawan dekat belakang sana tu 3 merah. Ini akan initiate 2 versus 2. 2 versus 2. Untuk battle system ni 2 versus 2, 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 3, 3 versus 3 ni akan ada dia punya compilation. Nanti aku bagilah masa dia masuk tournament tu, nak tahu dia punya health point ataupun hit point nyawa dia berapa, advantage dia berapa. Contoh kalau kita buat 2 versus 2, advantage dia tak berapa banyak sebab sama banyak. Tapi kalau kita 3 versus 1, andai kata contoh satu player tu memang pakai Digimon yang kuat, yang lain, yang tim-tim lain tu tak mampu nak lawan, jadi dia kena pukul ramai-ramai. Keadaannya sama juga, selagi mana dia bersebelahan, orang yang kita nak attack tu bersebelahan dengan kawan-kawan kita yang masih tidak berjalan, masih tak lalu turn dia lagi, kita boleh tolong. Tapi andai kata contoh aku tak 3 kat atas sekejap. Okey, andai kata sekarang ni turn 2 merah. 2 merah nak buat 2 versus 2. Dia initiate nak attack 3 hijau. Dia minta tolong 1 merah. Tapi masalahnya 1 merah dah jalan tadi. Jadi 1 merah dah tak boleh tolong kawan dia 2 merah tu untuk bantai 3 hijau dengan 2 hijau ni. Jadi apa yang berlaku hanya akan berlaku 1 versus 1 saja. 2 merah lawan 3 hijau. Itu saja yang akan berlaku kat sini. Ni untuk mudah rasanya boleh faham kat sini. Sama juga kalau kata 1 versus 3 pun boleh juga. Sekejap. 1 versus 3 dia akan jadi macam ni. 1 versus 3 hanya akan berlaku macam ni. Bila merah 1 yang initiate battle kat 3 hijau. Maknanya 2 dengan 3 merah ni akan skip dia punya turn semata-mata untuk tolong. Mana bila turn dia nanti, dia takkan jalan langsung lah untuk turn ni. Round ni dia takkan jalan. Mana dia akan semua akan hijau saja jalan lepas tu. Okey. Ini kalau kat ni 1 versus 3 lah. Mana 3 versus 1 kat ni.
Mana yang satu merah tu panggil geng, bantai, 3 hijau. Tapi benda ni akan jadi 1 versus 1 walaupun keadaan macam ni bila 3 merah yang declare untuk serang 3 hijau. 3 merah tu yang declare untuk serang 3 hijau. Benda ni hanya akan jadi 1 versus 1 saja sebab kawan dia 1 merah dah jalan, 2 merah pun dah jalan. Walaupun dalam turn dia tu dia declare dia pass ataupun dia tetap duduk kat tempat dia. Bila dia tetap duduk kat tempat dia, walaupun dia tak jalan, dia kira sebagai jalan. Jadi dia dah tak boleh tolong keadaan tu. Jadi selalunya apa yang akan berlaku, selalunya bila nak initiate 3 versus 1 ni, yang akan initiate-nya adalah player 1 setiap kumpulan. Mana tema 1 setiap kumpulan yang akan initiate tu. Jadi kan 3 versus 3. Jadi 3 versus 3 ni payahlah nak jadi berlaku. Dia akan jadi susah nak betul-betul nak buat 3 versus 3. Pasal 3 versus 3 ni lebih kepada map 3 mungkin boleh, pasal map 3 besar. Jadi map 3 tu boleh buat 3 versus 3. Untuk ini, untuk map 1 dan map 2 ni, map tutorial ni, dia lebih kepada 1 versus 2, 1 versus 1. 2 versus 3 pun susah sebab map dia kecil. Okey, ini antara-antaranya lah. Kalau kata 3 versus 3, keadaan dia sekejap. Okay, just okey, ini 3 versus 3. Yang initiate dia adalah 1 merah juga. 1 merah akan initiate untuk serang 2 hijau. Jadi disebabkan semua adalah duduk bersebelahan, jadi semua boleh join 1 merah untuk attack 3 kumpulan hijau ni. Ini keadaan untuk 3 versus 3. Tak kisahlah yang 3 merah duduk kat sini ke, duduk kat sini ke, duduk kat sini, duduk kat atas ni ke. Sekejap duduk kat atas ni ke, duduk kat sini ke, sebelah dia ni ke, tetap boleh jadi 3 versus 3 selagi mana player nombor 1 yang initiate betul tu. Tapi benda ni takkan berlaku kalau 3 merah ni duduk sebelah 1 merah. Duduk sebelah ni tak jadi 3 versus 3. Walaupun 1 merah yang initiate, dia akan jadi 2 versus 3. Bukan 3 versus 3. Jadi nak buat 3 versus 3 tu susah, tricky sikit. Tapi kalau boleh buat dengan team, maknanya kita boleh, andai kata 3 versus 3 berlaku, team yang defend tu kalah, 3-3 tu akan balik pada base dia. Jadi advantage dekat sini, pada kumpulan yang menang, dia boleh capture node dengan lebih cepat. Sebab 3 kumpulan yang kalah tu, dia dah balik kat base, jadi dia orang perlukan masa untuk naik balik. Ini antara salah satu tactical dia lah. Terpulang kepada team leader masing-masing. Ini secara asasnya dia katakan main node battle. Battle boleh berlaku antara real, depan-depan boleh. Kalau ada team, kita boleh buat team tournament depan-depan, kita boleh buat battle depan-depan, tak ada masalah. Terminal pun boleh. Kalau kata ada, boleh pakai Android, boleh pakai PC. Kalau kata pakai PC boleh pakai kat UR, tak ada masalah. Benda ni boleh integrate kat mana-mana pun. Jadi benda sistem dia adalah sama. Cuma sistem battle tu berapa nyawa nanti yang mana masuk tournament atau test battle, aku akan bagi dia punya full compile list. Dan juga Zam pun, Narizam 5 keep dia akan compilekan dia punya rule yang aku dah bagi kat dia dengan setempat lah yang penting untuk jadikan benda ni dia punya law rasmi dia. Tapi secara asasnya ini cara permainan node battle. Siapa yang sampai 35 poin, dia menang. Tak semestinya kita bertempur semata-mata. Dia memerlukan orang kata battle of wit jugalah. Pandai-pandai lah, pasal tricky sikit, trik kat sini. Macam tu keadaannya. Nak bagi faham kan yang dia katakan node battle tu sendiri. Maaf lah video panjang sikit, tapi nak bagi mudah bagi faham node, apa yang dia katakan node battle. Kalau tengok map ni secara mudahnya, sekarang red tu hampir menang lah. Red sampai saja 35 habis, jadi red kumpulan merah akan menang. Ini perlawanan antara dua. Dia boleh buat lawan dua tim setiap turn. Untuk map 1 ni map pada tutorial lah, untuk orang yang belajar main pakai map 1. Map 2 dia lebih ni map 2 dia dah main betul. Kalau nak main tournament ke apa, dia akan pakai map 2 ataupun map 3. Ni map 3. Map 3 besar sikit. Kalau tengok map 3 dia bukan 35 poin. Map 3 kumpulan pertama yang mencapai 50 poin, dia pemenang. Sebab map dia besar, dan kalau tengok dia ada 3 note 10 kat tengah. Kalau map 2 lebih kepada King of the Hill lah, 10 note, ada satu saja kat tengah. Kalau tengok color yang sama banyak. Dia banyak duduk bersebelahan. Jadi banyak benda untuk kita berjalan jauh sikit.
Untuk map 1 ni lebih kepada tutorial semata-mata. Dia pasal dia banyak satu step tapi tetap boleh main. Kalau ada yang tak faham tentang benda ni, boleh PM direct aku. Untuk role apa semua akan dihantar ke compile list. Setakat itu saja aku terangkan untuk Note Beta. Semoga benda ni boleh jadi, kita boleh masuk ke dalam tournament kita akan datang lah. Assalamualaikum dan enjoy your game.